Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kejayaan kutipan derma berjumlah 9 juta ringgit untuk menampung kos rawatan baby Nail yang berusia 9 bulan akibat menghidap spinal muscular atrophy SMA type cukup menyentuh hati rakyat Malaysia. Kejayaan kutipan derma itu secara tidak langsung memperkenalkan tabung misi rakyat kepada lebih ramai pihak. Namun di sebalik pujian, ada juga meragui tabung sumbangan yang dilancarkan. Baik hari ini, pengasas dan pemilik akaun founder misi iaitu Nur Ahmad Faiz Muhammad Azmi bersama-sama dengan Kini TV. Baik, Encik Faiz, boleh ceritakan latar belakang tentang misi rakyat, bagaimana ia ditubuhkan, bila ia ditubuhkan, siapa di sebalik misi rakyat dan bagaimana idea ini boleh wujud? Sebenarnya saya seorang usahawan bisnes. Jadi saya ada pengalaman dalam membangunkan company, membangunkan staff, membangunkan bisnes, marketing dan sebagainya. Tapi apa yang berlaku waktu PKP, terlalu ramainya orang susah. Jadi saya punya pemikiran ni dah tak dapat fokus bisnes sebab banyak sangat tengok orang susah dan saya asyik berfikir macam mana nak bantu. Jadi disebabkan saya dah tak fokus kepada bisnes, saya mula mengalihkan saya punya pemikiran ni untuk membangunkan misi rakyat lah. Jadi start daripada situ, ada berlaku beberapa isu waktu tu sehingga saya ditahan, lock up. Kemudian keluar je daripada lock up, saya mula belajar programming. Untuk kali ni, saya tak nak dah bersuara, tapi kali ni kita buat terus. So that's why lah saya programkan sistem misi rakyat ni sebab apa yang boleh menyatukan rakyat sekarang ni adalah satu kerjasama yang jelas yang mana kita boleh tengok secara transparent, kita boleh bekerjasama, tak ada siapa-siapa yang ambil kesempatan, ada satu wujudnya platform yang menghubungkan semua orang. Jadi sebab itulah saya fikir okey benda ni kena buat dan benda ni lah yang mendorong saya untuk belajar programming sampai dapatlah sampai jadi. Jadi saya ambil masa dalam sebulan belajar dan terus buat waktu tu. Baik, seperti yang kita tahu, sumbangan untuk baby Nail 9 juta ringgit dapat dicapai dalam masa kurang 1 bulan kalau tak silap saya. Jadi macam mana kalau sumbangan itu masuk tidak henti atau terlebih dari yang diperlukan? Okey, jadi kenapa saya belum tutup untuk baby Nail tu? Sebenarnya dia begini. Kutipan sumbangan yang kita buat ni 100% untuk apa yang kita sasarkan. Jadi tidak akan hilang 1 sen pun ataupun tersia-sia 1 sen pun. Jadi untuk kes baby Nail sebenarnya harga ubat tu $2.1 juta. Artinya dekat sini kalau kita convert kepada duit Malaysia dia akan jadi 9 juta dan 300,000 lebih sekitar macam tu. So that's why dia punya currency ni tak menentu. So bila saya nak bayar dekat hospital tu nanti, dia kena ikut currency waktu tu. So kita bimbang nanti tak cukup. Kalau terlebih tak apa. Sebab lebihan baki daripada baby Nail ni akan terus pergi kepada baby Atif. Jadi baby Atif sekarang ni kutipan dah 1.8 juta. So nanti kita tengok macam mana kita top up tarik daripada baby Nail pergi kepada baby Atif pula. Baik, bagaimana wang sumbangan itu disalurkan kepada baby Nail? Okey, jadi bila sebut 9 juta semua orang kata mustahil. Tetapi ada cara yang kita buat supaya benda ni berjaya. Jadi pertama sekali kita ada sistem yang transparent, yang telus, yang 100% disalurkan untuk apa yang kita sasarkan. Tak ada 1 sen pun yang tercicit. Jadi disebabkan sistem ni begini, so ramai orang suka. So bila ramai orang tahu sistem ni transparent gila, boleh tengok duit masuk, lepas tu boleh tengok jumlah, boleh tengok everything. Jadi semua orang suka. Okey, itu yang pertama, poin yang pertama. Yang kedua, saya perlu buatkan semua orang tahu tentang apa kes ni. Jadi kita gunakan platform TikTok, platform Instagram, Facebook dan lain-lain untuk menarik semua orang. Jadi kenapa kita boleh capai 9 juta sebenarnya kerjasama daripada semua rakyat Malaysia. Sebab masing-masing sebarkan tak henti-henti. Ada yang bagi RM1, hari-hari dia bagi RM1, hari-hari dia bagi RM10, hari-hari dia buat sesuatu untuk baby Nail.
Jadi disebabkan kerjasama yang ada ni, kita boleh lihat perpaduan yang hebat antara rakyat Malaysia ni. So saya suka melihat apa yang terbina dekat sini. Bukan soal duit 9 juta, tetapi tentang kita semua. Baik, bila dah berjaya kutip 9 juta ringgit, ada cakap-cakap yang kurang enak di mana ada yang meragui tentang tabung sumbangan itu sebab ia dijalankan secara peribadi tanpa melibatkan NGO yang berdaftar. Jadi bagaimana Encik Faiz mengatasinya? Okay. Sebelum ni, banyak kutipan-kutipan yang kita buat. Jadi semua orang bersuaralah kebimbangan tentang benda ni. Satu hari nanti manalah tahu kita akan diganggu lah sebab buat kutipan atas nama company Bangsa Bertauhid Sendirian Berhad. Jadi sebab itulah saya wujudkan sistem tu transparent supaya semua orang boleh jaga sama-sama. Nak audit ke, nak tengok ke. Jadi semua orang boleh tengok untuk meyakinkan. Dan saya pun dapat terima panggilan daripada Bukit Aman, daripada inspektor yang menyentuh tentang tabung yang kita buat ni. Tetapi kita pun, even dia sendiri pun menyumbang juga dan dia kata nasib baik you buat transparent. So benda ni masih selamat. So tapi saya tak terhenti dekat situ. Saya tahu benda ni kena buat betul-betul. So saya pun ambil masa untuk registerkan Misi Rakyat ni sebagai sebuah yayasan dan alhamdulillah kita dah dapat nama yayasan tu berdaftar sebagai yayasan pada 13 Mei diluluskan. Jadi sekarang ni kita buat kutipan dah tak ada masalah. Kita kutip atas nama Yayasan Misi Rakyat. Dan cuma Yayasan Misi Rakyat ni tidak ada kedudukan posisi organisasi ke yang memerlukan kos pengurusan. Sebab tu kita tak nak apa-apa kos pengurusan. Kita nak bila orang menyumbang 100% disalurkan kepada apa yang kita sasarkan. Jadi yayasan tu cuma nak bagi dapat lesen tu sahaja. Baik, selepas Baby Nail dah capai jumlah kutipan yang diperlukan, jadi siapa pula selepas ini yang akan atau sedang dibantu oleh Misi Rakyat? Okey, sekarang ni Baby Nail dah selesai. Sekarang ni ada lagi seorang baby Atif memerlukan 9 juta juga untuk beli ubat tu. Dan yang menariknya, Baby Atif ni, kalau Baby Nail disahkan SMA Type 1, tapi untuk Baby Atif ni SMA Type 0. Type 0 ni maknanya dia ni sepatutnya tak hidup. Sepatutnya beberapa bulan sahaja survive. Dan sampai sekarang ni usia dia 1 tahun lebih, semua orang terkejut kenapa Baby Atif ni kuat sangat. Cuma dia perlukan ubat 9 juta ni supaya dia boleh kembali hidup seperti normal lah, boleh berjalan, boleh macam mana kanak-kanak membesar dia boleh capai balik benda tu kalau dia dapat ubat 9 juta tu. So selepas Baby Atif, ada pula baby yang seterusnya yang baru je kita dapat tahu dekat Penang. Jadi dekat Penang nama dia Kaisar. Baru je lahir. Jadi kita selepas Baby Atif kita akan cuba bantu baby Kaisar pula. Penyakit yang sama juga dengan Baby Nail? Penyakit yang sama juga. Baik, kenapa memilih untuk membantu anak-anak kecil? Sebenarnya sebab saya sendiri pun seorang bapa. Jadi saya pun dah 3 orang anak. Saya tak dapat bayangkan perasaan apabila kita melahirkan anak dan anak dalam keadaan memerlukan bantuan. Jadi saya ingin membantu siapa sahaja yang ada masalah ni. Sebab kita tak sepatutnya biar semua orang bersendirian. Sebab apa yang berlaku kepada Baby Nail, Baby Atif dan lain-lain ni, even doktor pun give up. Doktor pun sendiri minta reda sahaja sebab tak boleh bantu. Bukan tak boleh bantu dari segi perubatan. Ubat tu ada tapi ubat tu mahal. Jadi doktor minta just terima sahaja hakikat, tak boleh dibantu. Jadi sebab tu kita kena bantu. Tak ada nyawa yang patut kita abaikan. Duit boleh kumpul tapi nyawa Allah datangkan untuk kita selamatkan, bantukan. Baik, isteri Encik Faiz ada mendedahkan yang Encik Faiz tidak cukup tidur. Hanya tidur 3 jam sehari bagi memantau sistem misi. Kenapa ia begitu? Sebab kalau nak buka apa-apa tabung bantuan memang senang. Semua orang boleh buka tabung bantuan untuk tolong siapa-siapa. Tetapi tabung bantuan yang macam ni kita kena
sentiasa memberikan jiwa. Kita kena sentiasa tahu apa yang sedang berlaku. Saya kena baca keadaan masyarakat. Saya kena baca penerimaan semua orang bagaimana. Saya kena baca setiap komen apa semua supaya saya tahu apa next video yang saya perlu buat supaya benda ni lebih viral. Jadi saya kena menjiwai dan saya kena bagi sepenuh jiwa dan saya kena menyentuh jiwa-jiwa semua orang. Jadi sebab tu saya kena spend masa hari-hari macam tu. Baik, terima kasih Encik Faiz sudi meluangkan masa bersama Kini TV. Semoga Encik Faiz teruskan usaha murni ini dan berjaya di masa hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.